Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar Puan Rubidin dan pasangannya? Terima kasih kerana diksi. Terima kasih kerana tidak jemu-jemu ya bersama dengan Rubidin, bersama dengan saya Saban Malam Saudara Shah Ibrahim Cik Muda, Diana Ana, Waalaikumsalam, Muhammad Ali Arifin, Long Kundur bin Matlabu. Apa khabar saudara? Salam. Said Baharudin, Saudara Maraf Mustafa alias Gajah Kamal Raja Bazian, Hem. Apa khabar? 4 langkering, bukan 4 langkerat ya. Mia Nia, Kamsazli Basya, Abu Sama, Dir MJ. Apa khabar dari Sabah ya? Sabah ni mengurunkan kita lah. Saudara saya Awang, Ruby Sihat B ya, Mak Nur Syarif, Rusini Kurungut. Apa khabar orang Sabah? Saya sedih mendapat berita begitu. Waalaikumsalam saudara Puan ya. Saya makan nasi lemak tadi. Saudara Aizah Ibrahim, apa khabar? Felix CQ, Abdul Wahid, Mak Ayan, Azim Osman daripada Petrajaya, Kuching, Sarawak. Orang Sarawak, Pak Ngah, Rosna Abdul, Penggarang Evocations, Munya Rahmat, Sulaiman Hassan. Apa khabar? Wari, kau sihat ke? Mudah-mudahan sihat. Somban potang hujan, lobek ya. Sini nampak macam nak hujan tapi lama-lama kering juga. Ni harapkan guruh di langit aja. Hujannya tak jadi, tempayannya kering kontang. Edinor, apa khabar Edi? Sakriah Saleh alias Abdul Latif, Musyail Regu, Mac Hill, how are you? Apa khabar? Mak Azhar, Mak Nur Syarif. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua pelayar yang sempat saya sebut satu persatu ya Saudara Maslan, dan yang tak sempat saya sebut ya Saudara Nur Hisham, Nurmala, Amius. Ada juga kiriman malam-malam tu, kadang-kadang saya nak jawab tapi dah sampai pukul 2 pagi atau 3 pagi. Jadi tak kesempatan untuk kita berbicara ya. So, Samsul Anwar Junaidi, Raja Kamal Jabaharin, apa tajuk malam ni tu? Malam ni ada beberapa laporan. Tentulah tajuknya tidak lain dan tak bukan tentang politik semasa, keadaan negara kita, apa yang perlu kita lakukan dan ke mana akan kita pergi. Kemana akan ku bawa hati yang sepi ini dalam keadaan negara yang begitu kucar-kacir. Baik, saya harus melaporkan Saban Malam seperti biasa, cuma hari ini laporannya tidak begitu baik berhubung dengan kes COVID-19. Ya, kerana kes terbaru pada hari ini menurut laporan daripada Kementerian Kesihatan sejumlah 1,054 kes meningkat. Sudah artinya sekarang ni negara kita warga terkumpul yang mengalami jangkitan virus corona adalah 34,393. Semalam 834, hari ini 1,054. Artinya 200 orang tambahan. Dan agak lebih mendukacitakan kerana hari ini terdapat 12 laporan kematian. Berlaku kematian disebabkan oleh jangkitan virus corona. Jadi warga yang bersama-sama dengan saya dalam laman web hari ini ataupun media sosial ini, berhati-hatilah saudara ya. Agar kita ada kesempatan untuk sentiasa bertemu. Pastikan kita menjaga kebersihan diri kita dan keluarga kita. Kerana di Sabah ada tambahan, semalam 503 kes tapi hari ini naik meningkat 678 kes. Artinya di Sabah saja jumlah terkumpul adalah 16,873. Di Labuan berkurangan semalam 1. Di Sarawak meningkat semalam 14, hari ini terdapat 21. Jadi artinya di Sarawak sudah 927 jangkitan terkumpul. Di Kedah meningkat semalam 3, hari ini naik lagi 12. Berhati-hati orang Kedah cik oi. Di Penang juga naik. Semalam berkurangan 21 orang saja tapi hari ini meningkat 35 orang yang dijangkiti virus corona
Jumlah terkumpul di Pulau Pinang adalah 1073. Di Perak juga naik, walaupun 3 orang tapi meningkat. Di Selangor berkurangan, tapi dia lebih kurang dalam 100. Sebab semalam 225, hari ini 125. Jadi walau bagaimanapun masih ada jangkitannya ya, jumlah 125. Di Kuala Lumpur naik 22, semalam pun naik 22, hari ini pun naik 22. Jumlah warga Kota Raya Kuala Lumpur yang dijangkiti virus corona terkumpul 3,092 orang. Di Putrajaya berkurangan, semalam 6, hari ini 3 saja jangkitan. Di Negeri Sembilan, ini agak memeranjatkan. Kau ni Sembilan, macam mana Sembilan ni? Semalam naik 16, hari ini meningkat 71 orang. Jadi jumlah terkumpul di Negeri Sembilan adalah 1,702. Berhati-hatilah saudara. Di Melaka juga, saudara Rosli Lendu, lihatlah warga Melaka, mungkin ramai sangat dapat datuk, bertambah. Jadi ada 10 orang. Daripada semalam 1, hari ini 10 warga Melaka yang dijangkiti virus corona. Di Johor berkurangan cuma 1 saja, walaupun semalam 9 orang. Pahang, Syawas, Sifar tidak ada jangkitan, walaupun semalam ada 1 orang. Di Terengganu semalam tak ada, hari ini ada 1 orang yang dijangkiti. Dan of course tentulah kita harus mengucapkan tahniah kepada warga Perlis, masih mengekalkan mereka tidak ada jangkitan. Sehingga saat ini sejak virus corona menyerang negara kita dah 6-7 bulan lamanya, di Perlis masih sekadar 38 orang saja. Sebab itu saya kata semalam, Kementerian Kesihatan kena belajar dengan orang Perlis. Mungkin gamaknya kena cari banyak-banyak buah mangga harum manis. Kelantan alhamdulillah tak ada jangkitan. Jadi semalam, walaupun semalam ada 2. Jadi ertinya keseluruhannya sekarang ni yang banyak menyumbang kepada jumlah yang begitu besar adalah dari Sabah. Kalau begitu keadaan natijahnya, sebab itu saya katakan bahawa sepatutnya pimpinan negara mesti beri tumpuan. Jangan sampai Sabah itu menjadi keadaan yang tidak terkawal lagi. Sebab dia berhampiran dengan Filipina. Filipina memang tak boleh dikawal dah. Saudara Roslan Mat Ali, apa khabar Lan? Lan dah sihat Lan? Kabarnya masuk hospital 2-3 hari lepas. Saya terkejut juga. Sakit apa Lan? Nak tahu juga Lan. Saudara Roslan bukan virus corona Lan ya. Saudara Aziz Joyi, Khair Muhammad, Selawati Ahmad, Jalaluddin Din, apa penerangan UMNO untuk menghadapi gelombang ekonomi kesan dari COVID dan tindakan balas dari pemilihan presiden US. Kita perlu siap sedia untuk menghadapinya. Saudara Jalaluddin Din, ya, saya akan cuba mengulas keadaannya sebab sebentar tadi saya telah pun berada di tingkat 39, ada pertemuan dengan ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Cuma saya nak nyatakan bahawa di Amerika hari ini mula mengundi. Sejumlah lebih kurang 100 juta warga Amerika mula mengundi dalam siri musim pemilihan presiden. Pertandingan antara Donald Trump, presiden yang ada, dengan Joe Biden. Walaupun saya melihat laporan Joe Biden mungkin memperoleh ruang untuk memenangi jawatan Presiden Amerika. Joe Biden berkongsi sebagai naib presidennya adalah Kamala Harris, iaitu wanita berasal daripada India, keturunan India. Dia bertanding sebagai naib presiden Amerika. Joe Biden dan Kamala Harris, sementara Trump mengekalkan pasangannya iaitu Vince. Kabarnya untuk kedudukan saat ini Joe Biden mengatasi. Bagaimanapun saya hairanlah sebab Amerika yang begitu penduduk 1 juta dengan jangkitan wabak virus corona mencecah 9 juta orang, tapi tak ada pula nak lockdown, nak minta perintah darurat dan sebagainya. Perjalanan pilihan raya masih berjalan seperti biasa. Jadi tak ada keperluan. Sedangkan kita di sini belum apa-apa lagi dah minta darurat dan sebagainya. Ini yang kita katakan bahawa tak sepatutnya berlaku. Ya. Seperti biasa,
daripada Nawas bin Sam'an Al-Ansyari. Dia berkata bahawa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Maka baginda bersabda, sesungguhnya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu ada apa yang menggelisahkan hatimu dan kamu benci jika manusia mengetahuinya. Ini hadis riwayat Ahmad yang ke-16,975 merupakan statusnya hadis sahih. Tak maaf saudara, badan tak apa-apa ni sikit. Cuaca lah, panas tak menentu. Jadi apa pengajaran kita dapat daripada hadis tersebut? Bahawa setiap amal baik yang dilakukan oleh seorang Muslim merupakan akhlak yang terpuji dan mendapat ganjaran pahala. Sementara amal buruk merupakan akhlak keji dan perbuatan tersebut mendapat dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang Muslim akan menjadikan hatinya tidak tenang dan tentram. Jadi pelaku perbuatan dosa akan merasa malu dan dia tak suka kalau perbuatan tersebut diketahui orang. Jadi untuk itu kita berusahalah untuk melakukan amal baik dan sama-samalah kita menjauhi bersungguh-sungguh perbuatan dosa. Ingat, negara rahmah, ummah sejahtera. Habis hadis, lain tidak, jangan lupa dending menantu saya, dending manis Siti Farehah. Kalau saudara nak merasa nikmatnya, sila hubungi 017 711 4300. Ini dending hasil tak buat kerja tangan menantu saya Siti Farehah, dending manis Siti Farehah tersebut. Dan resipi ini tidak ada di mana-mana. Ini resipi dia sendiri. Bagi saya makan sedap. Tadi makan dengan nasi lemak pun sedap. Janji sedap, kita makan. Alhamdulillah. Kalau saudara tak, sila hubungi 017 711 4300. Hanya untuk pesan dending saja. Lebih dari itu tak boleh. Baik saudara. Tadi saya pernah berbual-bual dengan teman-teman tentang masa depan warga bangsa bernama Melayu. Sebenarnya kita juga kadang-kadang ada sebab kita cuba membuat comparison antara Melayu dengan bukan Melayu di sektor perniagaan dan sektor kehidupan, sektor pendidikan sebagainya. Jadi kami berbual-bual, kita mendapat satu kata kunci bahawa sebenarnya orang Melayu ni adalah diumpamakan. Kita perlu keluarkan perasaan, jiwa, hatinya daripada suasana yang selesa. Kerana kita selesa itulah membuatkan kita mundur. Kerana kita terlalu selesa dengan segala bantuan dan sebagainya. Tak maaf. Sebagaimana kita melatih seseorang itu berenang. Bila kita melatih mereka berenang, kita letakkan dalam kolam renang. Jadi latihannya dia sekadar itulah. Berbeza kalau kita bawa dia ke tengah lautan. Dia belajar untuk berenang di tengah lautan. Waktu itu maka dia akan tahu macam mana nak survive. Macam mana bila kalau dia berjaya untuk menyelesaikan bagaimana nak berenang dengan ombaknya, dengan ikannya, dengan ketakutan jerung dan sebagainya, akhirnya dia berjaya. Dan kalau dia berjaya latihan berenangnya di tengah lautan ataupun di laut maupun sungai yang airnya deras, dia akan menjadi seorang perenang yang baik. Begitu juga dengan warga bangsa kita. Jadi kita kena keluar daripada latihan dalam kolam yang selesa, dalam kolam renang. Itu pandangan perbincangan tadi. Jadi dalam memanglah negara kita sekarang ini berada dalam suasana yang tidak menentu. Saya sempat berborak siang tadi, jumpalah kawan-kawan 4-5 orang di Petaling Jaya. Kita berbincang, memikirkan tentang negara kita bagaimana, tidak menentu. Tapi akhirnya kita mendapat satu konklusi, kita yakin bahawa sudah pasti negara kita ini mampu untuk keluar daripada segala kemelut yang kita alami. Kerana kita yakin Tuhan masih sayang pada kita lagi. Dan bumi Melayu ini, bumi Jawi ini adalah bumi yang bertuah. Kita ni bumi yang bertuah. Segala hasil dan segala-galanya. Sebab penduduknya, budayanya dan sebagainya. Cuma dalam keadaan sekarang ni memang diturunkan masalah itu kerana untuk digantikan dengan yang baik. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita keburukan adalah sesuatu yang lebih baik akan menanti di hadapan. Jadi kerana itu hari ini dia bagi pada kita Perdana Menteri dan pimpinan yang buruk, yang teruk. Sebab dia akan menggantikan dengan kepimpinan yang jauh lebih baik lagi. Sebab itu macam semalam saya katakan, kita sewajarnya mencari pemimpin yang luar biasa dalam keadaan situasi dunia yang cukup luar biasa.
Cuma jangan kita mencari pemimpin yang mengamalkan sikap luar tabii. Astaghfirullahalazim. Jadi ini kita kena insaf. Kita mencari pemimpin yang luar biasa dalam suasana yang luar biasa. Jangan kita mencari pemimpin yang berada di luar tabii. Itu jawabnya kita tunggulah kifarat daripada Allah SWT ya. Saya dapat agak Datuk punya ulasan saya dapat agak Datuk punya ulasan kemauan saya takkan dapat dikeluarkan. Betul ke Datuk? Dah tidur, sabar saudara. Sabar ya. Kemudian kita part by part lah. Saya menghubungi seorang teman saya, saudara Datuk Dalam Makmur. Dia sekarang ni daripada seorang sistem politik menjadi seorang blogger. Dia ada dia punya ruangannya setiap minggu pada hari Jumaat jam 9 malam. Bersialan apa dah Lan kata. Jadi waktu saya berbual dengan dia, saya kata, Lan, Datuk Del, apa ini tajuk minggu ni? Dia kata tajuk minggu ini dia kata iaitu politik bully. Saya kata bully macam mana? Dia kata bully Parti Pribumi Bersatu membuli UMNO. Saya kata siapa saudara punya panel? Dia kata panelnya satu Rafi Awang Kecil, Rak, bersama dengan saudara Azizul. Ini dua-dua ni kolumnis ataupun bloggers yang agak prominent. Cuma saya kata dekat dia rasa-rasanya bukan bully. Saya tak nampaklah logikanya PBM membuli UMNO. Dia PBM bukan boleh memasakkan dia dengan 6 kursi. 6 kursi parlimen yang dia ada, dia boleh membuli kita 43 kursi. Ya. Sebenarnya apa yang berlaku oleh mereka adalah politik khianat. Mereka mengkhianati. Itu yang paling sesuai. Dan mereka-mereka ini melacurkan janji 1000 mimpi. Sebagaimana apa berlaku di Sabah. Ini banyak orang tak tahu sebenarnya. Sebenarnya di Sabah mereka melakukan politik yang cukup munafik. Berjanji dengan UMNO untuk bekerjasama. Dalam waktu yang sama, ya, tiba-tiba sahaja dia meletakkan calon Rubin Balang. Kita UMNO letakkan calon kita Remy Ungwi. Calon menentang Remy itu adalah Rubin Balang yang bertanding atas tiket bebas. Sebab itu ini munafik. Dia nak seruk macam mana macam kita tak tahu bahawa Rubin Balang itu adalah ketua UMNO bahagian kawasan tersebut, ketua bahagian PBM. Jadi inilah kemunafikan politik yang dilakukan oleh mereka. Mereka sebenarnya khianat. Jadi dalam keadaan begitu kita harus sentiasa ingat bahawa dalam suasana politik hari ini banyak mereka di kalangan mereka tu ada yang bersikapnya khianat. Saudara, hari ini seramai 43 orang ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional bertemu dengan Presiden UMNO, dengan pimpinan-pimpinan di tingkat 39 bangunan UMNO membincangkan persoalan bajet dan persidangan parlimen kali ini. Kerana parlimen kali ini bersidangnya agak pelik. Semalam katanya kononnya ramai sangatlah yang terkena COVID-19. Ada yang kata 10 orang, ada yang kata 20 orang. Akhirnya hari ini diketahui cuma 2 orang aja. Dan tidak diketahui bahawa takkanlah bahaya sangat. Tapi bagaimanapun speaker menetapkan bahawa persidangan sampai pukul 1 saja. Dan kita melihat ini, saya kata, menimbulkan persepsi bahawa adanya usaha-usaha seolah-olah mahu melewat-lewatkan persidangan dan untuk mengelak daripada kerajaan mendapat semburan daripada ahli parlimen. Dan bagaimanapun walaupun sepanjang minggu ini parlimen bersidang sampai pukul 1 tengah hari saja. Satu benda yang tak pernah berlaku sebelum ini. Memanglah dalam kita rasa COVID, tapi saya rasa keputusan tidak tepat. Sebab terbukti hari ini tak ada apa-apa pun. 2 orang tu aja. Dan 2 orang ni bukan ahli parlimen Dewan Rakyat. Satu kaki tangan dan satu lagi adalah Dewan Senat. Itu Ras Adiba punya, bukan Ras Adiba yang kena. Pembantunya. Itu Dewan Negara, bukan di Dewan Rakyat. Tapi kenapa jadi kelam kabut? Jadi timbul keadaan mesti ditangguhkan persidangan sehingga jam pukul 1. Dan dibuat keputusan sehingga sepanjang minggu ini persidangan adalah sampai pukul 1 tengah hari. Start pukul 10, pukul 1. Jadi untuk berbahas apa semua masa cukup 10, 11, 12, 1, 3 jam. 3 jam saja. Sedangkan dulu-dulu parlimen perlu bersidang sampai malam. Sebab
Parlimen ini adalah tempat untuk membincangkan untung nasib rakyat. Ya, dan kabarnya bahawa pada hari Jumaat nanti pembentangan bajet pula bukan pukul 3 tapi pukul 4 petang. Dan suasana ini memang agak tak nampak lah. Sewaktu di tingkat 40 ada tingkat 39 tadi saya berbual dengan beberapa ahli parlimen. Saya tanya Yang Berhormat, sepengetahuan saya, sepanjang saya membuat coverage di parlimen daripada tahun 70-an, 78 sehinggalah hari ini, rasanya bajet ni saban tahun dibentangkan, dia kata betul. Dan pembentangan bajet ini dilakukan pada bulan 10. Kenapa dilakukan tahun ini? Agak pelik sikit, bulan November. Dia kata ini susah nak jawab, dia kata. Tapi bagaimanapun dia kata masa yang diberikan tetaplah mencukupi. Saya kata mencukupi macam mana? Dia pun hairan juga. Jadi bagaimanapun bajet akan dibentangkan juga pada hari Jumaat jam 4 petang. Namun dalam perbincangan tadi saya difahamkan, saya tak boleh ceritakan bahawa ini keadaannya sebab itu pertemuan rahsia antara semua ahli-ahli parlimen UMNO Barisan Nasional. Dan mereka membincangkan persoalan bajet. Jadi apa yang UMNO terus kukuh dan bersatu hati di kalangan ahli-ahli warga, ahli parlimen UMNO, tidak lain tidak bukanlah memperjuangkan untuk rakyat. Apa sahaja yang diutarakan sepanjang persidangan parlimen akan kali ini, menurut Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tumpuan hendaklah diberi kepada menangani masalah COVID-19 dan survival rakyat. Itu artinya keprihatinan UMNO terhadap untung nasib rakyat dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Dan kabarnya mereka bersatu hati menolak Omimah yang cuba diberikan oleh Tan Sri Perdana Menteri. Jadi memanglah dalam pertemuan di Hotel Hilton pada hari Minggu lalu ada perjanjian ataupun ada cadangan daripada Perdana Menteri untuk memberikan setiap orang, setiap ahli-ahli parlimen peruntukan sebanyak 3 juta ringgit. Tapi tidak diketahui untuk apa, apakah untuk berpribadi atau untuk pembangunan daerah dan sebagainya. Semua termasuk daripada parti-parti pembangkang, daripada DAP dan sebagainya. Jadi UMNO, pimpinan UMNO merasakan tak apalah, kalau nak bagi pada DAP bagilah. Nak bagi pada PKR bagilah. Untuk bersatu bagi. Tapi UMNO Barisan Nasional kita tak terima. Sebab kita lebih melihat bahawa kepentingan rakyat itu mengatasi segala-galanya. Apalah artinya 3 juta diberi pada setiap wakil rakyat kali 222 menyebabkan lebih kurang 600 juta lebih. Kalau 600 juta lebih, kenapa tidak disatukan semua wang itu dan dibedak-bedakkan, tidak lain tidak bukan adalah untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Ini bantuan prihatin masih lagi dalam keadaan in the limbo. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Janji untuk anak-anak muda berusia 21 tahun dapat, tak dapat. Jadi UMNO merasakan janji tidak ditepati. Jadi Presiden UMNO dia kata kita kekal dengan keputusan kita, perjuangan kita untuk rakyat. Karena itu menolak Omimah ataupun bahagian-bahagian yang kononnya nak diberi pada ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Syabas Presiden UMNO. Saya mengucapkan syabas pada si Presiden UMNO, Sri Ahmad Zahid Hamidi. Kerana berani menyanggah dan berani menolak. Bagi kita enough is enough. Dan kita masih lagi kekal istiqomah untuk menanti sehingga leganya COVID-19 ini untuk mengadakan pilihan raya. Dalam keadaan yang tidak menentu ini terbaiknya. Sebab keadaan yang begitu rapuh. 113 berbanding dengan 109. Cukup rapuh keadaan. Jadi dalam keadaan kerapuhan ahli-ahli parlimen, antara pembangkang dengan kerajaan, UMNO merasakan eloklah dipulangkan kembali kuasa itu kepada rakyat, biarlah rakyat menentukan. Bagi UMNO yakin suara rakyat adalah kuasa keramat. UMNO menghormati segala-galanya atas kehendak rakyat. Jadi soal saya aja juga bertanya tadi, ada ke pemotongan gaji dan sebagainya, dia kata ada dibincangkan. Tetapi intipati pada perbincangan petang tadi daripada jam 3.30 sampai jam 5, ya 1 jam lebih, bahawa mereka berbincang
ke arah mana dan apa yang perlu dilakukan. Jadi dalam keadaan begitu, saya berkesempatan juga bertanya dengan beberapa orang menteri yang walaupun katanya tak ada, tapi sebenar-benarnya berlaku. Saudara warga UMNO kena ingat, kena simpan dalam fikiran kita, simpan dalam dada kita bahawa ibu UMNO. Saya walaupun kadang-kadang saya mengkritik beliau, Datuk Norani Ahmad. Kalau tak betul kita kritik. Tapi bila sampai ke peringkatnya dia dihina begitu, kita wajib mempertahankan. Saya dipahamkan bahawa Datuk Norani Ahmad seolah bagai dikeronyok oleh Azmin Ali dan Datuk Saifuddin Abdullah. Seluruh wanita UMNO bertanggungjawab mempertahankan. Kerana ini nasib baiklah. Kabarnya dalam mesyuarat itu warga UMNO, itu ahli Parlimen UMNO mempertahankan Datuk Norani. Punca tak ada dan tidak bukan. Mereka menyinggung beliau, mereka menghina beliau kerana beliau memenuhi dan melaksanakan aspirasi dan keputusan UMNO. Keputusan UMNO adalah akur, taat, setia kepada titah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong untuk tidak melayan kehendak Tan Sri Muhyiddin untuk mengadakan darurat. Kerana itu dia dikonyok sebagai teruk, bukan dengan secara fizikal, dengan kata-kata. Jadi warga UMNO, warga wanita UMNO, ibu kita diperhina begitu. Kita wajib bangun untuk mempertahankan dan kita pastikan pilihan raya akan datang jangan bagi waimah setengah undi pun kepada orang bernama Azmin Ali dan juga orang bernama Saifuddin Abdullah. Kalau ada pilihan raya sepatutnya kita serang habis-habisan. Saya marah sangat. Soal kita kalau ibu kita buat silap, kita tegur. Saya tak tegur Datuk Norani buat kesilapan, saya tegur. Tapi orang lain jangan usik. Itu antara saya dengan mak saya, antara saya dengan ibu saya menegur. Bukan kita tegur dengan maki hamun. Ini kabarnya diperhina. So tak sepatutnya begitu. Kita ingat warga UMNO wajib untuk bangun bila musim pilihan akan datang, serbu serang Azmin habis-habisan. Serang ini Datuk Saifuddin Abdullah habis-habisan, bukan serang fizikal, serang cara politik. Kerana kita tak boleh. Ketua wanita UMNO diperlakukan begitu. Nazaruddin Tabib. Memang saya tak boleh terima benda itu. Bila saya dengar begitu, menyerap darah saya. Saya kata, baiklah men, ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas. Sampai pasal hari. Saya dah berjanji, saya akan bercakap dengan Datuk Megat. Kalau Azmin Ali bertanding di Gombak, saya akan turun. Kita ramai-ramai turun, kita kempen habis-habisan. Biar zero undi untuk Azmin Ali. Zero undi untuk Syafuddin Abdullah di Indra Mahkota. Dua orang ni, jangan lupa, dua orang ni mereka bertunang dengan kita. Dalam keadaan begini kita perlu membela ibu kita. Kalau mereka nak marah bolehlah, tapi jangan keronok kita, jangan dipercacah ibu kita. Datuk Norani dia menyatakan bahawa Azmin kata apa Datuk, saya tak boleh cakap lah sebab apa yang berlaku dalam kabinet itu tak boleh diceritakan, semua itu rahsia kabinet. Saya dipahamkan. Bagi saya dua orang ni. Walaupun Taziana Musa kata tak ada berlaku dan sebagainya, saya dapat gambaran. Betul. Bagi saya jangan sentuh ibu kita, ibu UMNO. Ahli-ahli UMNO wajib mempertahankan ibu kita. Ketua Pergerakan Wanita. Begitu juga kalau presiden kita. Takkan kalau mereka maki presiden kita, mengaji kewajipan kita untuk mempertahankan. Sudahlah selama hari ini mereka mencacat. Dan hari ini saya tak boleh terima apabila Lim Kit Siang boleh mempertikaikan perlantikan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai pengurusi backbencher Barisan Nasional. Kononnya tak ada integriti. Integriti kata bapak kamu. Anak kamu tu Lim Guo Eng tu ada integriti sangat. Kes sedang berjalan kamu tarik dalam kes korupsi, masih kekal sebagai Susah Agong. Saya marah bila dia mempersendakan mantan presiden kita. Nah, sebab itu saya kata soalnya jangan sentuh. Walaupun kerana Datuk Seri Najib masih lagi dalam proses di mahkamah. Sudahlah, yang kamu nak singgung kita apa hal? Itu kurang, tapi apa yang berlaku pada Datuk Norani kita tak boleh terima. Saya minta warga UMNO, ahli-ahli pergerakan wanita UMNO, jangan sekali-kali mengizinkan Azmin Ali merayu undi kepada
wanita, rumah-rumah kita digombak. Jangan izinkan mereka menjelajahi di rumah warga-warga wanita di Indra Mahkota. Dua orang ni, mereka bertunang dengan kita, ahli UMNO. Ini yang lain saya tak mau komen, tapi sebab bila saya dengar tu saya timbul simpati. Kesian. Tok Nori, kita boleh tegur, saya kadang-kadang melawang Tok. Sudahlah tu, jangan TikTok tu. Orang marah ni tu. Tu buat ketua gini-gini. Okey. Tapi kalau orang lain mengonyok beliau dan saya tak tahulah. Saya sedih dengar benda begitu. Memang saya akan bangun menentang habis-habisan. You boleh berpolitik. Wahid, wajib balik UMNO. Bagi saya wajib. Serahkan dari sebut kunyitnya. Sebab tu saya kata tadi, dalam keadaan yang luar biasa ini, kita memerlukan pemimpin yang cukup luar biasa. Tapi bukan di luar tabi'i manusia. Ini saya bagi tahu bahawa Azmin Ali bertunang dengan kita semua. Syafuddin Abdullah bertunang dengan kita. Walaupun mereka kalau nak masuk ke, nak berbaik dengan UMNO, sama ada dalam wadah apa saja pun, kita tak boleh terima total. Simpan dalam hati. Saudara Zainuddin sampaikan Datuk Najib kan dah dihukum. Dia belum dihukum lagi, jatuh hukuman satu, tapi ada proses. Kita ada mahkamah rayuan, kita ada mahkamah persekutuan. Sabarlah satu persatu. Jadi saya cuma sebut sekarang ni tentang Azmin Ali dan Syafuddin Abdullah. Wajib untuk kita pertahankan. Sebab Datuk Noraini adalah ibu pada pergerakan wanita. Kita beranggapan bahawa dia adalah ibu kita. UMNO sistemnya, presidennya Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid. Kita boleh kritik sesama kita. Tapi jangan orang luar campur tangan. Sebab kita pun tak kritik mereka. Kita tak mempersonalkan mereka. Lingkar siang, kau punya pasal lah, kau punya hal lah dengan parti DAP kamu. Parti Pejuang, Mazlina, itu okey lah. Tapi kita tak akan keronyok mereka. Bila dikeronyok, menjadi tanggungjawab kita untuk bangun. Itu. Sebab itu sekarang ni saya bersyukur. Kerana kabarnya sekarang ni kita sudah ada semacam satu bentuk itu penyatuan sifat, penyatuan semangat dan penyatuan minda. Tidak dulu susahlah. Dulu presiden ke kanan, ekornya ke kiri. Yang tengah-tengah kelang kabut. Tapi hari ini apabila dia tingkat 39, keputusan hari ini membuatkan saya yakin kita sudah pun menjumpai jalan dan landasan yang benar untuk kita menghadapi musim pilihan raya akan datang. Sebab itu Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zahid mengatakan berkali-kali bahawa kita mendesak, kita menuntut sebaik saja reda COVID ini. Bahawa kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Sebab ini sebab dulu saya kata dalam perkongsian kita, ini satu masalah lagi ni. Dalam perkongsian kita dengan Kerajaan Perikatan Nasional ni, sepatutnya tidak ada perselingkuhan sama parti. Tak sepatutnya berlaku. Kalau nakkan sama satu hati. Bila UMNO mengatakan tegas, no Anwar, no DAP. Tapi dia orang berselingkuh pula. Bukan kita tak tahu, main kau belakang. Boleh berjumpa, boleh berbincang dan sebagainya. Maaf Datuk, saya ni Gombak tidak ada kerusi untuk Azmin. Gombak hanya Muafakat Nasional, UMNO dan PAS saja. Maaf Azmin, Gombak tidak ada tempat lagi untuk kamu. Warga Gombak. Saudara Hasan Osman bukan sekadar kita saudara berjanji untuk saya dengan saya, tapi janjilah dari diri saudara, janjilah dengan kita akan turun all out. Saya dah cakap kita akan turun all out untuk dua orang ni. Yang lain tu okeylah, kita jagalah masing-masing punya kawasan. Tapi untuk dua orang ini mereka bertunang dengan kita. Sebab itu saya kata jangan sentuh. Saudara boleh criticize. Saudara boleh bercakap tentang saya, tentang ahli-ahli UMNO. Okey, tak ada masalah kita. Pertama sekali jangan sentuh rumah UMNO. Yang kedua jangan sentuh pimpinan UMNO. Sebab seluruh wanita bersetuju meletakkan Datuk Noraini, ibu. Jadi yang kau nak bercacal ni apa hal? Who are you? Pemikiran apa? Kamu yang songsang. Pemikiran kamu songsang. Nak tunjuk hebat. Hanya kerana Datuk Noari mempertahankan titah tuanku. Mereka kecewa kerana tidak ada tindakan darurat.
Saudara Nilawati Bakar, kami akan umbi wanita UMNO mengatakan dia. Alhamdulillah. Saya bila sebut benda begitu, tak saya rasa meleleh mata. Ibu lah katakan. Bila mereka sanggup mencacai ibu kita. Sabar, saudara. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi memaklumkan bahawa UMNO terus kekal fokus dan konsisten dengan kenyataan dikeluarkan sebelum ini, iaitu kita berpegang teguh kepada peri pentingnya gencatan politik. Memang kita melakukan gencatan politik. Kita tidak mau balah apa semua, kita tapi jangan usik. Sebab itu, saya dapat anda, saya setuju, tarik aja sokongan. Tarik aja sokongan. Sudah sampai masa kalau mereka bersikap begitu. Saya tak tahu lah macam mana keadaannya. Indications yang diberi oleh Datuk Zahid Hamidi, dia kata dia tak ada tahan kalau ahli UMNO nak menarik sokongan. Penasihat UMNO yang bawa muda Tengku Razali Hamzah dah mengatakan tarik sokongan, tapi mereka masih lagi ialah keadaan saya tak tahulah. Okey, itu bad UMNO, ibu kita. Jadi kita tengoklah dalam masa akan datang ni apa kita boleh buat dengan orang macam Azmin Ali ni, semburit dengan apa ini Syafuddin Abdullah. Okay, now. Hari ini lagi sekali kita diperhina dan sekali lagi kita dipertikai. Saya tak boleh terima ini. Ini sikap pemikiran yang jumut, yang teruk, yang resis. Kurang biadab, cukup biadab. Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Hari ini sekali lagi dia kata pakaian kebangsaan, pakaian Melayu tak boleh masuk dalam dewan. Betul-betul perangai kaduk naik junjung. Warga di kawasan Sekincan, ingat. Pesan pada warga Sekincan, haramkan walau satu undi pun daripada calon daripada AP Sekincan tu. Cakap Jawa bagus kononnya. Semua ini penipu. Menipu minda rakyat, menipu orang Melayu. Kononnya boleh cakap Jawa, perhati dengan rakyat. Apa berlaku di Dewan Negara, di Dewan Negeri Selangor? Dia tak mahu wakil rakyat UMNO masuk ke dalam dewan berpakaian Melayu, pakaian kebangsaan. Dia kata saya dah buat ruling apa semua. Mana ada peruntukan dalam perlembagaan, mana ada peruntukan bahawa berpakaian Melayu itu bukan pakaian kebangsaan. Dia sendiri pakai songkok. Kerana mau menyinggung, mau menunjuk kerana mereka sebagai kaduk naik junjung. Dah berada di atas sebagai speaker nak tunjuk kuasa. Sikapnya. Dan sikap ialah sikap kebencian dia terhadap bangsa kita. Saya bukan nak tunjukkan politik resis, tapi tindakan dia itu mempertikaikan, menghalang dan tak mahu ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri di Selangor itu memakai pakaian ini kebangsaan itu. Ini sikap yang cukup resis. Biadab bagi saya kerana tidak menghormati budaya bangsa kita dan melanggar hak asasi, hak kebebasan manusia. Saya heran, sedangkan di Singapura sendiri pun Dewan Parlimennya, Parlimen Singapura, saudara buka YouTube, saudara tengok macam mana ahli-ahli parlimennya bersidang. Tak ada pun nak pakai tie, nak pakai ini coat. Dia asalkan tak boleh pakai t-shirt. Kalau dia di AP mengagungkan Singapura, kenapa perlu? Kenapa spesifik? Tengok aja 4 orang ahli parlimen daripada Semenyih, daripada Tanjung Karang, pakaian Melayu, terus ditegur. Sedangkan saudara jangan lupa, waktu kerajaan Pakatan Harapan, pelantikan Wetamuti, dia lantik di Wetamuti, angkat sumpah di parlimen. Dia bawa sami dengan kaki ayam. Jangan lupa, berkaki ayam, tak ada pakaian yang sebagaimana disyaratkan oleh parlimen. Boleh. Tapi kenapa di Selangor nak tegur benda begini? Ini adalah pencabulan hak. Itu baru berkuasa jadi speaker. Saudara, sebab itu saya katakan bahawa sedarlah kita. Ada masanya kita boleh bertoleransi. Ada masanya jangan kita bagi. So, warga Sekincan, kerana dia kalau ikut undinya, kalau ikut bacaan undian yang ada di Sekincan, dia cuma ada 43%. Dengan 43% itu, tidak memungkinkan dia menang pilihan raya. Melainkan ada orang kita yang mengundi dia. Orang kita ni yang terperangkap, yang terpengaruh. Kononnya, dia boleh berbahasa Jawa. Kononnya, dia boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik.
which is speaker. Oh, kalau gitu susahlah. Selangor ada kod etika pakaian semasa persidangan tu, Datuk. Memang saya setuju. Tapi tidak menyebut bahasa tak boleh pakai kebangsaan tak boleh pakai. Tak ada. Sila kemukakan pada saya fakta pasal berapa. Mesti pakai kod tie. Tak ada. Pakai kebangsaan dibolehkan. Janganlah saudara nak membela yang bukan-bukan. Saudara boleh bela fakta lain, tapi sesuatu yang menyinggung perasaan, yang menyinggung budaya bangsa kita ni, pertahanlah, tolonglah pertahankan. Kalau saudara nak jadi macai, kalau saudara nak menjadi kadam kepada orang begitu, silakan. Kita tak ambil kisah, tapi jangan diperjuangkan mereka kalau mereka silap. Jangan nak mengabui mata kita. Kod etika berpakaian Dewan Negeri. Saya beberapa tahun, sejak tahun 1982, saya sentiasa berada dalam Dewan Negeri. Zaman waktu Dewan Wak Hormat lagi. Zaman Datuk Hormat Rafi'i, selepas Datuk Harun tidak menjadi Menteri Besar di Selangor. Lepas Datuk Ahmad Rafi'i turun ke kuasa kepada Datuk Ahmad Razali. Selepas itu bagi pada Tan Sri Mat Taib. Kemudian daripada ini Khetoyo. Sebelum itu bagi pada Datuk Abu Hassan Najib Omar, Allahyarham. Cuma sekarang timbul masalah di Selangor. Warga Selangor, please wake up. Orang-orang Selangor perlu bangun. Jangan lagi senyum-senyum, jangan lagi nggih. Jangan lagi orang boleh bercakap bahasa Jawa kerana saudara orang Jawa, maka okeylah orang ni baik. Cukup, enough is enough. Kita bukan resis, tapi mereka memperlihatkan keresisan mereka. Mereka melihatkan keceluparan mereka. Tak jaga, belum dapat apa-apa lagi. Belum lagi, baru jadi speaker dan nak tunjuk kuasa. Let's lihatlah kesannya bagaimana apa berlaku di Pulau Pinang. Saya bukan benci sangat DAP, tidak. Tapi tidak tanduk mereka. Waktu mereka memerintah kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan, yang saya katakan Sabah malam, kita disinggung. Agama kita disinggul, bangsa kita dihina. Malahan kadang-kadang perlembagaan kita bahkan nak dicampak ke longkang. Jadi kita harus bangun menentang. Alhamdulillah. Bertukar kerajaan. Kita mengharapkan kerajaan yang datang itu adalah lebih baik. Rupanya 2 kali 5. Dan yakin, sebab itu saya kata tak apa. Yakinlah, tak lama dah. Lepas COVID ni, bila berlaku PRU 15 nanti, kita akan mendapat pemimpin yang lebih baik. Sebab dalam keadaan begitu, kita harus mencari pemimpin yang luar biasa dalam suasana yang cukup luar biasa sekarang. Ini keadaannya. Saudara Nazir Long Sabit, salam perjuangan Datuk. Waalaikumsalam. Saudara Ai Sofian Aziz, Sultan Murka Speaker. Iyalah saudara Sepian, saya ingat dulu saudara Yan, satu ketika dulu, ini memang dia pergi begitu. Satu ketika dulu dia pergi ke istana. Istana Sultan di Selangor ni, bukan di Istana Kayangan di Shah Alam. Sesuatu upacara rasminya di Kelang. Saya ingat lagi. Iaitu Tengku Sulaiman. Dia lempangnya. Berlepuk kena. Janganlah, sebab ini istana kawasan dia. Kerana dia datang tidak memakai pakaian sebagaimana diarahkan oleh istana. Sebab itu mereka ni kadang-kadang berdendam. Sultan tak boleh buat apa-apa ke, Datuk? Sultan dalam keadaan sekarang, dalam ini raja berperlembagaan, baginda tuanku akan menasihati jangan. Tapi kalau keadaannya kucak-kacir nanti, tuanku akan bertitah, dia akan seru rakyat Selangor. Kalau rakyat Selangor akan bangkit, berat. Jadi speaker Dewan Undangan di Selangor tu berhati-hati. Jangan mengundang masalah. Kita ni ada tahap sabaran kita. Jadi jangan sembarangan. Jangan melakukan tindakan yang sembrono. Selamat Sandi, orang Melayu kalau betul sayangkan Abata dan Raja Melayu, wajib bersatu di bawah muafakat nasional. Ini yang Sabah malam saya minta warga bangsa kita bersatu hati, bersatu padu. Put aside segala permasalahan dah. Enough is enough. Sebab saudara lihatlah sendiri apa yang telah mereka lakukan pada kita. Hanya sekejap saja berkuasa. Contoh apa berlaku di Dewan Undangan di Selangor. Contoh apa berlaku di Pulau Pinang. Ini betul. Pemerintahan Pulau Pinang dia melarang penggunaan pembesar suara di masjid kecuali azan. Lebay-lebay Islam yang diberi kuasa mencari apa-apa alasan sesuai dalam Quran atau hadis membenarkan perintah yang tunduk pada DAP dengan alasan mengganggu keutamaan awam. Dan kita pula bersetuju.
Ada pejuang-pejuang Islam di Pulau Pinang. Jangan selalu lupa. Saya tidak menyentuh soal begitu sebab saya kata ini benda ni kalau kita bermain seperti kita mau mengundang masalah. Tapi tindakan mereka di Pulau Pinang. Dan esko kerajaan negeri Pulau Pinang yang jaga hal agama tu mungkinlah sebab suara dia kecil. Saya bukan tak kenal dia. Saya kenal sama-sama dalam pergerakan pemuda dulu. Masuk ini ke parti PKR dan jadi esko. Mungkin kerana suara dia kecil, dia tak boleh nak bersuara ke mak? Tak, ini berlaku di Pulau Pinang. Saya satu tulisan hantar pada saya. Lihatlah saja pemerintah DAP di Pulau Pinang melarang penggunaan pembesar suara di masjid kecuali azan. Lebay-lebay Islam yang diberi kuasa mencarilah apa alasan sesuai dalam Quran atau hadis membenarkan perintah yang tunduk kepada DAP dengan alasan mengganggu utama awam. Bukankah tindakan ini menghalang kebebasan beragama dan human right? Begitulah bagaimana Islam dan Melayu didiskriminasikan di negara sendiri. Ini keadaannya. Bagaimana dengan kuih-kuih di mana jalan masuk ke hospital, perayaan-perayaan yang mengganggu lalu lintas. Kita cukup toleransi. MB Selangor hidup dia cari makan dengan DAP dia tu. Dia mengharapkan undi begitu sebab undi dia di kawasan di Batu Cave. Dialah wakil ahli parlimen dia ini Batu Cave maksudnya. Di Akapun Nakoda. Khair Osman, yes, Muafakat Nasional. Kita orang Melayu kena ubah PRU15 ni. Kita perjuangkan bangsa kita. Saudara bukan saudara tidak panas. Saya sentiasa panas, berpeluh bila saya bercakap. Zul Hijaz, Datuk, suara kecil. Lepas tu langsung tak bunyi apa. Saudara dengar tak dengar ni? Saudara Fazlan Abdul. Okey Jadi kita di Malaysia ni kena terima hakikat. Terimalah hakikat bahawa kita, negara kita, majoritinya orang kita. Ya, Narwati Bakar, jawablah alam bazah nanti. Muhammad Narazi Azizi, bukankah Mufti Pulau Pinang dah jawab pasal isu guna speaker dah tu? Jawapan pun sekadar. Kalau sekadar jawab begitu tak adalah tindakan yang penting. Kan ada tindakan sama dan sebagainya. Masalah saya sekarang ni, kenapa mau dijadikan polemik politics? Kenapa mereka bermain dengan percaturan politik yang sebegini? Kenapa dipancing amarah warga bangsa Melayu? Ini persoalan yang sering saya katakan. Kenapa? Cik Lat, dungdang. Cina mati Mekak boleh pula. Ya. Saya mereka dengar, kita toleransi. Sepatutnya mereka bertoleransi lah. Kita bukan apa tuntut yang bukan-bukan. Kita nak hak kita ini sebagaimana dijamin oleh perlembagaan ini dihormati. Kita bukan menuntut yang bukan-bukan. Kita adalah warga cinta damai. Datuk, PRU 15 nanti kami nakkan Muafakat Nasional memerintah hidup UMNO. Dulu, kini dan selama Malaysia. Itu impian dan harapan kita. Tetapi kalau kita tak bersatu hati dan kita mudah terperangkap dengan janji 1000 mimpi sebagaimana yang dilakukan waktu musim pilihan raya yang lalu, saya khawatir ini saja. Sebab itu saya kata sila tanam dalam fikiran kita. Jadikan satu itihad, jadikan satu tekad dalam diri kita. PRU 15 nanti datanglah 1000 tawaran. Datanglah apa saja bagi kita tetap untuk bersama Muafakat Nasional. UMNO, Barisan Nasional. That's all. Apa keadaan pun kau boleh datanglah dengan macam-macam untuk mengadu domba. Tak ada. Jadi tiba masanya Melayu kena jadi Roslama, jadi Kiasu ni. Kita bukan resis ya. Kita bukan resis. Tapi bagi saya kadang-kadang apabila saya nak memperjuangkan soal bangsa saya, kalau you nak menggelarkan saya resis, so what? Kalau kamu kata, Datuk Kamal Amir ni resis. Kerana saya nak memperjuangkan bangsa dan agama saya di bumi milik warisan tok nenek saya, so what? Say so lah. What do I scared? Bukan sebab kita kadang-kadang sikap terlampau. Sikap mereka yang kadang-kadang terlampau. Jadi, contohnya bila tiba-tiba saja Lim Kek Siang menyinggung pelantikan Dr. Sri Najib. Itu parlimen. Beliau masih lagi sebagai ahli parlimen. Melainkan kalau beliau disahkan, tidak lagi hilang dia punya kelayakan sebagai ahli parlimen, okeylah. Dia masih lagi ahli parlimen.
Jadi apa salahnya kalau dilantik sebagai pengurusi kelab penyokong kerajaan, kelab penyokong Barisan Nasional? Saudara Muhammad Hashim, Datuk membujur lalu melentang patah, lawan tetap lawan. Batuh Saudara Muhammad Hashim. Ini bagi kita berpatah sayap, bertongkatkan paruh, namun kudaki juga kali ini apa cara pun. Pertama sekali, Azmin, kamu bertunang dengan saya. Kedua, Syafuddin Abdullah, you wait for your time. We will teach you hard this time. Tapi bukanlah secara fizikal. Dalam sistem demokrasi, bagi kita menghukum mereka di peti undi. Kita akan menghukum ni Mangkuk Makedum, speaker Dewan Undangan Negeri Selangor di Skincan. Sebab itu saya minta supaya warga Skincan kali ini jangan lagi terperangkap, jangan terpedaya, jangan lagi saudara begitu mendewa-dewakan. Sebab dia boleh bercakap Jawa, maka dilantik sebagai ahli wakil rakyat. Enough is enough. Jadi kita kena resist. Mereka boleh resist. Itulah kadang-kadang kadang-kadang saya geram. Walaupun saya tidak mahu, saya cuba untuk mengelak. Sebab kita nakkan hidup yang harmonis. Kita nakkan berlandaskan apa yang ternyata dalam rukun negara. Tapi mereka mencabar kita. Kita ada perlembagaan negara. Tapi mereka mencabar perlembagaan negara. Segala-galanya mereka memulakan. Setiap onar ini mereka yang memulakan. Kenapa boleh begitu? Akhirnya kita jadi masalah. Adalah kerana pimpinan kita lemah. Begitu juga dengan isu yang tadi bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi menekankan at any cost bahawa ahli-ahli parlimen mesti memperjuangkan isu KWSP. Itulah dia, kalau PPM itu dari UMNO sudah lama lah kita menakar pengeluaran KWSP. Sebab kita tahu. Sebenarnya mungkin saya tak tahu. Wang dalam kumpulan simpanan pekerja memang ada sejumlah lebih daripada 900 bilion. Tetapi wang-wang tersebut telah pun diikat. Iaitu melalui pelaburan. Sebab katalah untuk 400,000 penyimpan, pencarumnya yang akan digunakan sekitar tahun 20-30. Jadi wang dia sebanyak itu diikat melalui pelaburan dalam beberapa syarikat. Sekarang ni nak dicairkan tu tak boleh. Ini mungkin kemungkinan begitu, tetapi bukan jadi alasan untuk kumpulan wang simpanan pekerja tidak melayan tuntutan dan kehendak pencarum. Hari ini pencarum cuma minta bukan banyak. Mereka yang ada simpanan 80,000, 100,000. Saya rasa bagi yang berusia lebih kurang, bagaimana dengan pencarum-pencarum yang berusia 51 tahun? Umur 40 tahun, 41, 42, 43, 44 sampai 50 tahun. Tentulah simpanan mereka berada dalam EPF ataupun kumpulan wang simpanan pekerja melebihi 100,000. Kalau jumlah begitu nak minta keluar 10,000 saja. Itu saja. Kenapa tak boleh? Jadi masalahnya tiap-tiap kali rakyat kena sacrifice. Tapi yang menjahanamkan, yang enjoynya mereka. Jadi bagi saya dalam keadaan beginilah, kita mengharapkan dalam apa keadaan mesti dipertahankan warga bangsa kita. Ini catatan daripada Tun Najib bagus juga ni. Ini okey, kata Tun Najib, cuba kita dengar dulu. Mak Sani, kita terlalu bertoleransi, berpecah belah. Kerana kita berpecah belah, tidak lain tidak bukan. Betul, saya setuju Saudara Sani. Sebab puncanya kerana kita berpecah belah. Akhirnya mereka orang lain yang menguasai kita. Walid, 2K sebulan selama 5 bulan ini akan ditunaikan, maklum sajalah. Nah, dalam keadaan sekarang ni, pada kita apa yang ada lah kita dapat. Saya okey hapuskan benda-benda haram yang banyak merebak di negara kita ni, Datuk. Pun juga ini adalah antara puncanya, maka Allah SWT menurunkan bala. Kadang-kadang ada bala kifarat daripada Allah SWT. Datuk, kumpulan wang simpanan kita dah habis bagi pada Aisyah, Datuk. Umi Asna itu tak betul. Bukan dah habis tu daripada Aisyah, tidak. Itu kalau Aisyah tu dia baru 1 bilion. Wang PSP ada 900 bilion. Jamal Ridwan mal. Masalahnya bangsa Melayu generasi muda sekarang tidak peka untuk daftar mengundi. Ini yang saya harapkan saudara warga bangsa yang mengikuti melayari
apa yang saya nyatakan Sabah malam ini, ingatlah, segeralah bertindak. Bertindak, daftar sebagai pengundi. Hanya itu saja. Kalau kita hilang kelayakan ini nanti, sekali kita hilang, susah untuk kembali balik. Sekali kita hilang, sukar untuk kita menemui semula. Saudara lihatlah apa yang berlaku. Apabila hilang saja empire Melayu, empire Islam di Andalusia, licin selicin-licinnya. Kota Raya Barcelona, Kota Raya di Istana Amirah hilang, habis. Sekali hilang kuasa, hilang segala-galanya. Saudara lihat apa berlaku di Myanmar, apa berlaku di Vietnam, apa berlaku di Champa Empire, apa berlaku di Melaka, apa berlaku di Pulau Pinang. Sekali kita hilang, susah untuk kita dapat balik. Jadi saya mengharapkan kita ada kesedaran. Walaupun kita marah macam mana pun, ada caranya kita. Banyak cara kita. Kita orang Melayu ni, dia menegur dalam gurauan. Dalam senda gurauan itu, dia menegur. Jadi takkanlah tak malam nak tengok saya bertempik. Saya bertempik tadi sebab saya geram. Bagi saya kalau apabila kita dicabar, jadi pecah belah pasal tamak, projek, kroni, anak-anak, beranak, ND, diksi, itu fakta, figura yang nyata. Berpecah belah, lain tak ada, kena tembuluk masing-masing, kena memberi kekayaan kepada keluarga mereka saja. Yang ada tak cukup-cukup. Macam saya kata semalam, mereka 7 keturun tak habis nak makan. Sedangkan rakyat 7 hari tak dapat nasi. Ini kena ingat. Saya tengok satu kiriman, mana saya tengok. Kiriman saya baca, sedih juga. Saya sedihnya catatan ini daripada ini Ustaz apa Liu apa ke? Ni. Dia kata, dia tulis saya bacakan saudara untuk kita sama-sama menghayatinya. Ya, sama-sama menghayatinya. Sayunya hati bila ramai hantar mesej pada saya mengenai kakak ini dari Sarawak. Ditipu mengenai pekerjaan dan tempat tinggal. Sampai je tadi, semua menangis. Adik kecil ni pun menangis. Terasa beratnya mereka dah hilang pergantungan dan harapan. Saya jadi sayu. Ini Abid Liu punya ni. Menumpang di beberapa rumah tumpangan di Kuala Lumpur. 3 bulan ke sana sini. Dah kena halau dari rumah ke tempat lain. Kakak ini dah berpisah dengan suami mu'alaf. Datang ke Kuala Lumpur bersama anak-anaknya. Sampai tadi, akak ini menangis. Saya tanya adik perempuan kecil nak sekolah. Dia genggam tangan tunjuk semangat. Saya nak belajar agama, nak jadi hafizah. Adik itu menangis. Ya Allah, semoga adik ini dikabulkan. Kakak itu kata saya, kerja apa pun boleh, Ustaz. Cuci, mop lantai boleh, masak boleh, cashier boleh, apa-apa kerja pun boleh, Ustaz. Saya nak anak berjaya dan jadi orang yang baik, soleh dan soleha. Saya dah bayar hutang. Kata Abid Liu, dia dah bayar hutang penginapan sekarang. Jadi doakan saya tengah cari rumah, sekolah dan carikan kerja untuk akak ini. Ini catatan dari Ustaz Abid Liu. Jadi kita yang melihat, yang mendengar rintihan sebegitu, apa sifat kita? Takkan kita diam diri. Cuma saya berasa biru. Sudah sampai waktunya UMNO mengejutkan biru pengaduan untuk ahli-ahli kita. Ini Seri Raudah. UMNO rosak dari mulanya atuk memegang jawatan Perdana Menteri. Bab ini saya tak nak ulang-ulang lah. Saya rasa semua dah tahu. Dan hari ini kifarat sudah bersampai. Saudara tengoklah sendiri. Lepas daripada kalian ahli parlimen daripada 13 orang, berlaku pilihan raya kecil, tinggal 12 orang. Daripada 12 orang, tinggal 6 orang, pecah 2. Daripada 6 orang, dah melompat pula Mazli, meninggalkan Parti Pejuang. Jadi ini semua adalah gambaran yang Tuhan dah tunjuk. Sebab saya kata, mungkin doa Ustaz Fadil Noor berucap ketika itu, saya ingat lagi. Dia berdoa kepada Allah SWT agar dipanjangkan usia Tuan Dr. Mahathir Mohamad supaya dia dapat melihat segala kerosakan yang dilakukan olehnya. Jadi kita nak ulang-ulang buat apa? Cuma sekarang ni menjadi tanggungjawab kepada kita warga UMNO khususnya. Ya, saya harap mereka yang menonton siaran ini terdiri daripada warga UMNO menjadi tanggungjawab kita untuk menyatukan kita.
Datuk, ulas usul undi tak percaya, Saudara Anwar Muhammad. Usul undi tidak percaya ini boleh dilakukan selepas apa bajet lah. Bajet akan dibentangkan pada hari Jumaat. Sebab sekarang ni nak buat usul tak boleh lah, sebab persidangan pun daripada jam 10 sampai jam 1. Pukul 10 sampai 10, 11. 11.30 adalah soalan mulut. 11.30 sampai 1 adalah perbahasan. Bila masanya? So, kemudian hari Jumaat nanti, bajet. Selepas bajet, perbincangan bajet. Jadi masa itu mungkin ada ruang. Tetapi, saya tidak dengar lagi bahawa adanya ruang ataupun kebenaran daripada speaker untuk membenarkan usul tidak percaya, kerana usul tersebut masih berlaga pada hari ini. Di Parlimen, dia berada di kedudukan 24. Artinya, ada urusan lain yang perlu dibuat. Saja Yusof, Parti Pejuang tunggu. Saya kata lepas pilihan raya akan datang, yakinlah dalam menghadapi pilihan raya umum akan datang, Parti Pejuang hilang daripada radar. Parti Amanah juga hilang daripada radar. Parti PBM juga akan hilang daripada radar politik negara. Yang akan ada ialah UMNO, Barisan Nasional, PAS dan PKR, DAP. Macam di Sabah, Sarawak, kekal parti mereka begitu. Tapi di Semenanjung ni, saya rasa itulah parti-parti yang akan bertarung, dan saya mengharapkan kali ini kita di Semenanjung. Di Semenanjung dia ada 222 kursi, tolak 31, 24, 55. Jadi kita ada 167. 167 kursi parlimen sini ni perlu kita pertahankan untuk kita gapai sebanyak yang mungkin. UMNO perlukan presiden yang baru. Dia bukan soal baru lama. Sebab pemilihan akan datang. Pemilihan akan datang, terpulang. Jadi Seri Raudah, amin ya rabbal alamin, bersamalah kita berdoa, dan saya mengharapkan satu saja. Kita jangan lupa untuk Datuk, orang baik macam Ustaz Abid Liu pun kena marah. Itu memanglah perangai dia orang ni pula. Orang baik macam itu, dia orang marah, ditegur. Orang buat baik. Sedangkan dalam Islam itu, saudara kita. Menjadi tanggungjawab kita membela mereka. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan sudah sampai masanya. Bangsa, khususnya bangsa Melayu saya katakan. This is the time the Malay must unite. Suka tak suka, kita harus memperjuangkan supaya UMNO itu terus relevan untuk 1000 tahun lagi demi agama, bangsa dan tanah air kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi malam esok dengan perkembangan di Parlimen. Sekian, terima kasih.